Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya arhamar rahimin. Wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna birahmatika fi 'ibadika salihin. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wala hawla wala quwwata illa billah. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم وبعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah hari ini kita akan baca sedikit tentang kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan hamba Allah, Nabi dan juga orang yang dipercayai untuk menerima wahyu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik makhluk Allah. Dalam alam ini, makhluk yang paling mulia, yang paling agung ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul, iaitu utusan yang menjadi perantara antara Allah dan hamba-Nya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi perantara antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai seorang manusia, kalau kita nak berjaya, nak mendapat keridaan Allah, maka kita kena ikut panduan yang diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi merupakan perantara yang diutus oleh Allah untuk manusia sekalian. Allah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan agama yang lurus. Baginda sallallahu alaihi wasallam diutus untuk memberi rahmat bagi sekalian alam. Ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul, dunia ketika itu sunyi daripada rasul dalam tempoh masa yang lama. Kekosongan yang ada pada ketika itu telah diisi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul yang menjadi panduan kepada manusia. Dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang membawa hidayah, membawa panduan. Apa yang menjadi kewajipan kita? Kewajipan hamba, kewajipan manusia, sama ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun sehingga hari kiamat, zaman kita atau sehingga hari kiamat ini, apa kewajipan kita? Kewajipan kita ialah mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghormati, mencintai dan melaksanakan hak-hak baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa kita mentaati Rasulullah, mencintai Rasulullah? Kerana kita mengharapkan keredaan Allah dan syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana tidak ada jalan untuk mencari keredaan Allah, untuk mendapatkan syurga Allah, melainkan mengikut jalan yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan setiap jalan itu tertutup melainkan jalan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada baginda sallallahu alaihi wasallam, meninggikan penuturan baginda dan menghilangkan dosa-dosa baginda sallallahu alaihi wasallam. Makna Allah beri kemuliaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama, Allah merendahkan dan menghina manusia-manusia ataupun jin yang menyalahi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyalahi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana
Disebut di dalam sebuah hadis, wa ja'ala zillata was-saghar ala man khalafa amri. Dijadikan, direndahkan dan dikerdilkan oleh Allah akan manusia yang menyanggahi aku, yang menyelisihi aku. Jadi manusia yang tidak mahu mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mahu mengikut ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka manusia itu akan menjadi hina. Sebaliknya orang yang mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengikut ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka golongan itu akan menempuh kejayaan seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu wahai orang-orang yang beriman bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati dengan kekurangan yang ada pada kamu, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi darjatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Maknanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, walaupun kita lemah dari segi ekonomi, walaupun kita lemah, tak kiralah apa jenis lemah sekalipun, kalau kamu beriman, maka kamu jangan bersikap lemah. Kalau kamu beriman, kamu jangan bersedih hati, kerana dengan iman kamu akan menempuh kejayaan, kerana darjat kamu ni tinggi di sisi Allah. Maka hendaklah kamu beramal mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, walillahil izzatu walirasulihi walilmu'minin. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasulnya dan bagi orang-orang mukmin. Jadi orang-orang mukmin itulah yang sebenarnya mendapat kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapat kejayaan. Fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'launa wallahu ma'akum. Dan janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas dan Allah pun berserta kamu. Maknanya kamu ketika menempuh dugaan, berhadapan dengan musuh-musuh, maka jangan kamu merasa kamu rendah. Sebab apa? Kerana kamu mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat kamu beriman kepada Allah, mengikut petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau ikut Nabi, panduan yang dibawa oleh Nabi, maka orang itulah orang yang akan menempuh kejayaan. Sekiranya seseorang itu menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi, maka orang itulah yang akan mendapat kerugian dan kehinaan di dunia dan juga di akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah mencukupi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka tidak memerlukan seseorang pun selain daripada Allah. Nabi dan para sahabat, pengikut-pengikut ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini mempunyai kekuatan, iaitu mereka hanya mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Ini kekuatan yang cukup hebat yang diajar, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ajaran Islam ini. Allah memerintahkan kepada manusia untuk mengambil apa yang dibawa oleh Rasul dan menghindari apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tanggungjawab kita. Kerana Allah perintahkan apa yang dibawa oleh Rasulullah, maka hendaklah kamu ambil dan amalkan, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaklah kamu tinggal. Ini neraca yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala supaya manusia ini mendapat kejayaan. Seperti mana firman Allah taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa, yang diberikan oleh Rasul kepada kamu, maka terimalah, amalkanlah. Dan apa yang dilarang oleh Rasul bagi kamu, maka hendaklah kamu tinggalkannya. Dengan mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam akan terwujudlah kejayaan, kecukupan dan pertolongan. Dengan mencukupkan diri padanya
akan terwujudlah petunjuk kebaikan, sukses, kehidupan yang baik di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi kalau kita ikut panduan yang dibawa oleh Nabi, maka panduan itu mencukupkan kita untuk menjadi seorang yang berjaya di dunia dan juga di akhirat. Yang seterusnya tuan-tuan, mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam perlulah lebih utama dan lebih tinggi daripada segala-galanya. Tadi pertama, kewajipan kita ialah mentaati, mengikuti ajaran Nabi. Yang kedua, kewajipan kita ialah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada segala-galanya. Maknanya cinta kepada Nabi lebih utama daripada mencintai diri kita sendiri, anak, ibu bapa dan seluruh manusia. Begitulah hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi manusia ini. Barang siapa yang tidak berhukum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap sesuatu yang diperselisihkan, maka ia bukanlah mukmin. Lagi satu tanggungjawab kita ialah selain daripada mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari segala-galanya, antara tanda seseorang itu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka redha dan hanya mengikut hukum yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan tanda seseorang itu mukmin dan seseorang itu cinta kepada Nabi. Maknanya apabila kita berselisih, apakah yang ni baik ataupun tidak, kita berselisih ataupun kita mempunyai pandangan sendiri, tetapi tiba-tiba datang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi hukum yang A ini baik, B ini tidak baik. Yang kita fikir B ini yang baik, A ini tidak baik, maka orang-orang beriman yang cinta kepada Allah, yang cinta kepada Rasul, mereka akan mengikut apa yang dihukum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang dibawa oleh Nabi dan tidak redha dengan hukum yang ditetapkan oleh Nabi, maka bukanlah dia seorang yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang tidak rela terhadap hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mendapatkan dirinya longgar terhadap sesuatu yang diputuskan oleh baginda, kemudian ia benar-benar berserah diri dan mengikut beliau, maka ia bukanlah seorang Muslim. Maknanya apabila Nabi telah menetapkan sesuatu hukum, tiba-tiba dia merasa dia tidak perlu terikat dengan hukum yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu dianggap tidak beriman dengan sempurna. Maknanya tidak ada pilihan untuk tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi telah menetapkan sesuatu hukum apabila berlaku perselisihan di antara manusia. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula patut bagi perempuan-perempuan yang mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu ketetapan dan hukum, tiba-tiba ada pula pilihan tentang urusan mereka. Bila Allah dah tetap sesuatu hukum, ketetapan, tiba-tiba ada lagi kita nak cari pilihan yang lain, nak menolak ketetapan hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul, nak mencari yang lain. Yang ni dilarang. Dilarang di dalam agama kita, kerana mengikuti, mentaati perintah hukum yang ditetapkan oleh Allah itu merupakan syarat tentang kesempurnaan iman seseorang dan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Bagi seseorang mukmin tidak boleh memilih apapun sesudah ada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tanggungjawab yang perlu ada kepada kita sebagai seorang Muslim. Tidak boleh memilih apapun sesudah ada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah baginda sallallahu alaihi wasallam adalah suatu kepastian dan hanya boleh memilih pada selain perintah baginda apabila perintah Rasul itu tersembunyi di mana orang-orang tersebut adalah orang-orang yang ahli mengetahui beliau, sunnah dan syariat beliau. Maknanya nak cerita dia gini tuan-tuan.
Bila ketetapan itu ketetapan yang kata kewajipan, maka perlu kita ikut. Kalau benda itu larangan, perlu kita tinggal. Adapun perkara-perkara yang sunat, maka kita buatlah sebaik-baiknya kerana cinta kepada Nabi. Adapun benda yang Nabi tak tunjuk, Nabi tak beritahu hukumnya, maka benda tu harus kita boleh buat. Kita boleh buat. Tapi benda yang Allah dah tetapkan hukum, Nabi dah tetapkan hukum, kewajipan, larangan, maka hendaklah kita taat. Tidak wajib bagi seseorang pun untuk mengikuti selain baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana meninggalkan pendapat selain baginda tidaklah durhaka namanya. Wajibnya adalah mempertimbangkan pendapat selain baginda dengan apa yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jika sesuai pendapat yang dibawa dan ternyata betul, maka diterima pendapat itu. Namun jika bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pendapat itu ditolak dan tidak dipakai. Jadi nak ajar kepada kita apa yang Nabi beritahu dari segi hukum hakam, kewajipan, suruhan, larangan, hendaklah kita patuh. Tidak boleh cari yang lain. Kerana mencari yang lain bererti mencari kegagalan dan kehinaan. Adapun pendapat-pendapat manusia, maka pendapat-pendapat itu dipakai dan diterima apabila pendapat itu tidak bercanggah dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekiranya pendapat seseorang itu bercanggah dengan prinsip-prinsip agama, prinsip-prinsip Islam, prinsip-prinsip yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pendapat itu hendaklah ditolak dan tidak diamalkan. Allah Subhanahu wa taala memberi banyak lagi kelebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kelebihan kepada manusia-manusia yang mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kelebihan-kelebihan itu akan kita huraikan sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan ada kebaikan bagi kita. Kesimpulan daripada apa yang kita baca pada hari ini ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah semulia-mulia makhluk Allah di atas muka bumi. Allah Subhanahu wa taala memberikan pelbagai jenis kelebihan kemuliaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa petunjuk bagi sekalian alam. Tanggungjawab kita apa? Tanggungjawab kita ialah kita wajib mentaati ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, perlu menghormati, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, jika kita taat ikut ajaran Nabi, itulah jalan-jalan yang menuju kepada kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Dan yang kedua, kita perlulah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari segala-galanya. Antara tanda kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak memilih hukum yang lain apabila sesuatu hukum itu telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Maka itulah hukum yang kita amalkan, itulah peraturan yang kita gunakan. Apabila Nabi telah menetapkan sesuatu hukum, sesuatu perkara, kewajipan ataupun larangan, maka itulah yang kita patuh. Larangan kita jauhi, suruhan kita laksanakan. Adapun perkara-perkara sunat, maka kita usahakanlah sebaik mungkin. Adapun perkara harus, kita buat sekadar keperluan kita. Mudah-mudahan kita mendapat kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.